Laporan daripada portal-portal berita dan laman media sosial mendapati rata-rata netizen di kebanyakan daerah di negeri Sabah terjejas oleh ketiadaan bekalan elektrik. Menurut sumber SESB K-Line, hal ini disebabkan oleh catuan berjadwal bekalan elektrik yang terpaksa dilakukan disebabkan peningkatan permintaan tenaga itu akibat cuaca panas. Ketua Pegawai Eksekutif SESB Insinyur Muhammad Yaakob Ja'far berkata, secara purata permintaan tenaga elektrik pada masa puncak bagi wilayah Sabah adalah sekitar 970 MW. Sabah bagaimanapun mencatatkan permintaan tenaga elektrik paling tinggi yaitu sebanyak 1029 MW untuk tahun ini yaitu pada 26 April yang lalu. Muhammad Yaakob berkata jumlah kapasiti pencenaan tenaga elektrik di Sabah secara amnya boleh menampung jumlah permintaan tersebut. Bagaimanapun catuan terpaksa dilakukan bagi menangani kemungkinan ketidakcukupan tenaga disebabkan reserve tenaga yang rendah. Kemungkinan itu boleh berlaku sekiranya ada logik penjanaan tenaga mengalami masalah luar jangka yang menyebabkan bekalan tenaga ke rangkaian grid Sabah terjejas, katanya dalam satu kenyataan di sini semalam. Sebagai contohnya, pada 12 April yang lalu, sebuah stesen jana kuasa bebas IPP berkapasiti 100 MW mengalami kerusakan luar jangka menyebabkan SESB melakukan catuan bekalan, namun dapat beroperasi semula pada 13 April setelah puncak kerusakan dikenal pasti dan dibaiki. Catuan bekalan sekitar 40 MW hingga 60 MW sekali lagi terpaksa dilakukan pada 27 dan 28 April lalu disebabkan masalah teknikal luar jangka yang dialami beberapa stesen jana kuasa milik SESB dan IPP menyebabkan hilang kapasiti janaan hampir 64 MW, katanya. Oleh yang demikian, SESB terpaksa melakukan catuan bekalan di beberapa daerah secara bergilir untuk menstabilkan sistem grid elektrik bagi mengelakkan seluruh Sabah mengalami gangguan bekalan. Melihat kepada isu ini, terdetik di benak pikiran untuk mencari tahu punca-punca lain yang menyumbang kepada isu gangguan bekalan elektrik di Sabah. Adakah isu ini hanya disebabkan oleh permintaan tinggi bekalan elektrik ketika fenomena gelombang haba melanda, atau adakah terdapat isu lain yang membawa kepada isu ini? Pada Agustus 2020, Datuk Muhammad Alamin MP Kimanis dalam satu kenyataan di Parlimen menyatakan bahwa kabel-kabel dan transformer yang digunakan di wilayah ini dikatakan sudah usang. Menurut beliau, transformer itu tidak lagi boleh menampung pembekalan tenaga elektrik kepada pengguna. Hal ini demikian karena telah berlaku perubahan jumlah penduduk di kawasan berkaitan kepada beratus buah rumah pada hari ini berbanding hanya 20 hingga 50 buah rumah sahaja pada ketika transformer ini didirikan. Gangguan bekalan elektrik menurut beliau bukan sahaja mengganggu aktivitas harian penduduk, tetapi lebih teruk lagi apabila berlaku kerusakan peralatan elektrik di rumah. Beliau berkata demikian ketika membahaskan rang undang-undang perbekalan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2020 peringkat jawatan kuasa di Dewan Rakyat. Menjawab perkara yang disuarakan Muhammad, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah memaklumkan Kementerian menggunakan pakai Indeks Purata Tempoh Gangguan SAIDI bagi 2021 untuk mengukur tempoh gangguan bekalan elektrik yang dialami pengguna dalam tempo setahun. Mengenai penektarafan kabel dan transformer di Sabah, beliau berkata proyek itu akan diselaraskan oleh SESB sama ada melalui peruntukan dalaman atau di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK 12. Pada Mac 2022, SESB dalam satu kenyataan memaklumkan masalah gangguan bekalan elektrik di Sabah dan Labuan adalah berpunca daripada faktor alam semula jadi termasuk pencerobohan haiwan. Hal ini dikaitkan dengan konduktor elektrik tidak berpenebat yang merangkumi 49% rangkaian talian elektrik boltan sederhana 11 kV ke pencawang di seluruh Sabah yang terdedah kepada ancaman alam semula jadi seperti terkena dahan pokok dan pencerobohan haiwan yang akhirnya mengakibatkan gangguan bekalan elektrik. Sebagai penyelesaian jangka panjang mengatasi hal tersebut,
SESB dengan sokongan pasukan petugas khas yang membabitkan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta Suruhanjaya Tenaga ST mengambil inisiatif untuk menangani situasi itu melalui penyediaan peruntukan sebanyak 298 juta, yaitu Rm 128 juta untuk mengganti konduktor elektrik tidak berpenebat, manakala 170 juta lagi untuk pengurusan rentis, pemasangan peralatan pencegahan gangguan binatang, dan peralatan perlindungan kilat. Proses naik taraf ini akan dilaksanakan sehingga 2025 di seluruh Sabah dan Labuan. Sebagai penyelesaian jangka pendek pula, SESB menambah baik pengurusan rentis dengan memperkenalkan konsep penjagaan konsesi yang memberikan tumpuan kepada kawasan yang sering terkesan dengan gangguan bekalan elektrik seperti di kawasan Tuaran, Keningau, Kota Marudu, dan Ranau. SESB juga sedang meneliti konsep lain seperti penubuhan pasukan bertindak khas untuk menyelesaikan isu rentis di kawasan yang mempunyai cabaran yang unik dan tersendiri, katanya. Kejayaan proses naik taraf atau penambahbaikan ini nanti diharap dapat menyelesaikan antara 30 hingga 50% isu gangguan bekalan elektrik yang dikaitkan dengan faktor semula jadi dan gangguan haiwan menjelang 2025. Sebelum ini, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hasan mendedahkan di Dewan Rakyat sebanyak 97,7% masalah gangguan bekalan elektrik di Sabah berlaku di peringkat pengagihan. Hal ini dikaitkan dengan gangguan binatang liar selain penyambungan haram. Penyambungan bekalan elektrik secara haram pula menyumbang 25% daripada jumlah gangguan yang dikenal pasti sebagai punca utama kepada gangguan bekalan elektrik, sistem voltan rendah, dan boleh mengundang masalah litar pintas termasuk kes renjatan elektrik. Penyambungan haram ini dilihat banyak berlaku di kawasan Setinggan yang sebenarnya sudah sering kali diambil tindakan oleh penguat kuasa SESB. Bagi membentras aktiviti penyambungan haram, SESB akan memperkenalkan kaedah kad prabayar untuk pengguna di kawasan petempatan Setinggan yang layak. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Pengguna Bijak Pantai Barat Sabah David Chin menggesa SESB untuk menyediakan pelan tindakan alternatif bagi mengatasi masalah kemampuan menyediakan bekalan elektrik kepada rakyat. Menurut beliau, SESB tidak lagi boleh bergantung pada kemampuan sedia ada, memandangkan keperluan elektrik semakin hari semakin meningkat. Beliau memberikan contoh sebagaimana usaha yang telah dilakukan oleh Kerajaan Sarawak yang telah melaksanakan BESS, Battery Energy Storage System, bagi meningkatkan keupayaan bekalan elektrik terutama ketika masa puncak penggunaan. Tambah beliau lagi, untuk pelaburan jangka panjang, tenaga solar dan sistem simpanan tenaga lebih memberi pulangan seolah-olah kita dapat menyelesaikan dua masalah sekaligus. Namun, usaha ini mesti disegerakan dengan membina lebih banyak ladang solar sendiri. Tidak ada guna jika menjemput pelabur luar, jika kos yang terpaksa ditanggung oleh SESB lebih tinggi berbanding IPP, katanya. Akhir sekali, dapat disimpulkan bahwa catuan elektrik adalah langkah terbaik walaupun kurang populer bagi menstabilkan sistem grid elektrik di wilayah ini. Bagaimanapun, catuan yang sistematik dan berjadwal wajar dilakukan demi kepentingan bersama. Muhammad Yaakob berkata, SESB memahami kesulitan yang dialami pengguna ketika berlaku gangguan bekalan elektrik. Namun pada masa yang sama, SESB memohon kerjasama para pengguna untuk turut memahami kekangan-kekangan yang dihadapi oleh SESB dalam memberikan perkhidmatan yang mampan kepada pengguna. Pengguna selalunya betul, tetapi harus diingat para petugas SESB juga bertarung nyawa dalam menyelesaikan pelbagai masalah teknikal yang dihadapi
Dalam usaha merealisasikan slogan Karan Tatap Marak, tidak kurang yang ditimpa musibah ketika bertugas. Pikir-pikirkan dan tetaplah bersabar.